Malam, terima kasih kerana anda terus menonton Ruang Bicara untuk DC kali ini bersama-sama saya, penyampai anda Ziana Nasir. Selama sejam kita akan bersiaran dan apa yang kita bincangkan adalah berkaitan dengan rancangan Malaysia ke-12 dengan matlamat Keluarga Malaysia Makmur, Inklusif, Mampan. Dan untuk itu juga apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri menerusi pembentangan RMK 12 bagi tujuan untuk melaksanakan dan menjayakan plan yang menyeluruh ini, 3 tema, 4 pemangkit dasar dan 14 pemacu perubahan akan diperkenalkan dalam RMK 12 kali ini. Tapi fokus kita adalah berkaitan dengan RMK 12, #Keluarga Malaysia membangkitkan bakat memperkukuhkan ekonomi. Jadi untuk membincangkan lebih lanjut berkaitan dengan topik ini telah pun bersedia bersama-sama kita di studio. Kita bersama-sama Datuk Palania Pan Joseph yang merupakan pengerusi ASEAN Future Workforce Council. Selamat malam dan selamat datang, Datuk. Selamat malam. Salam sejahtera, Zina. Ya, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama-sama kami untuk edisi kali ini. Kita seluruh rakyat Malaysia telah pun mendengar sendiri pembentangan rancangan Malaysia ke-12 oleh Perdana Menteri. Pada pandangan awal, Datuk, secara keseluruhan, apa yang Datuk boleh gambarkan dengan pembentangan RMK 12 yang telah pun dilakukan, telah pun dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob? Ya. Okay, alright. I think rancangan Malaysia dia dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Biasanya bila kita ada pengumuman berkaitan dengan bajet, semua orang tertumpu melihat apa statistik, data-data yang akan dikeluarkan, sebab setiap data itu akan memberi impak secara immediate. Tetapi rancangan Malaysia adalah satu perancangan jangka panjang 5 tahun yang mana dia melihat keseluruhan aspek. Dia bukan sahaja melihat secara spesifik setahun, tapi dia melihat daripada keseluruhan ekonomi, masyarakat, rancangan jangka pendek, jangka panjang. So, dia pendekatan dia atau kepentingan dia adalah sangat meluas. Very big importance. Dan bajet-bajet yang akan berturutan selepas ini akan berlandaskan pada prinsip-prinsip fokus yang telah digariskan pada rancangan Malaysia. Okey, apa yang menariknya tentang RMK 12 kali ini apabila digabung jalinkan dan konsep diperkenalkan oleh Perdana Menteri sendiri, Keluarga Malaysia? Correct. I think RMK 12 ni adalah satu senario yang kita semua perlu lihat daripada satu konteks yang baru. Sebab kita dan tengah mengalami impak COVID. Dan impak COVID ini bukan setakat negara kita, tapi keseluruhan dunia. Every aspek ekonomi, sosial, tenaga kerja, teknologi sedang melalui satu proses transformasi yang besar. Dan RMK 12 diketengahkan di tengah-tengah situasi yang dinamik. Saya kata dinamik dan mencabar, tetapi juga dia mewujudkan satu peluang yang baru. Dan Yang Amat Perdana Menteri telah mengetengahkan konsep Keluarga Malaysia. Satu gabungan, satu integrasi yang mana kita melihat kesejahteraan sosial selaras juga dengan kemantapan ekonomi untuk kita membawa pada perubahan dan juga menangani krisis yang di depan kita. Right? So jika kita lihat daripada kali ini konteks kerana Keluarga Malaysia diketengahkan, kita lihat paksi pertama dari segi menjana ekonomi, paksi kedua keselamatan, kesejahteraan sosial dan inklusiviti, dan paksi ketiga adalah dari segi kelestarian alam sekitar dan khazanah semula jadi. So kita melihat ni sebagai satu package integrated untuk kesejahteraan dari segi konsep masyarakat dengan intervensi yang diperlukan. Kalau kita melihat kepada rancangan Malaysia yang sebelum ini sampai yang ke-10 ataupun 11, kita melihat dari segi projek-projek mega yang akan dilaksanakan. Tapi untuk kali ini, apa je projek dalam berpaksikan rakyat? Ya, itu yang lainnya untuk kali ini. Dan RMK 12 ini merupakan plan yang menyeluruh dari segi untuk pembangunan negara kita 2021 hinggalah 2025 akan memperkenalkan beberapa pembaharuan. Jadi apa antara pembaharuan itu dan apakah tujuan pembaharuan ini dilaksanakan, Datuk? Okey, untuk kita menyentuh ni seperti yang dinyatakan tadi pada permulaan tu, kita ada 3 tema utama. Alright, kita ada 3 tema utama dan kita ada 4
core kita kata pemangkin dasar. Alright, dan 14 very specific game changer yang telah dikenal pasti. So kita boleh lihat dia pendekatan adalah secara very specific dan sangat fokus. Alright. So jika kita lihat tema pertama iaitu menjana semula ekonomi. Kita rancangan-rancangan Malaysia sebelum ni we talk about accelerating, crosskan development tu dengan lebih melancarkan. Tapi kita sekarang dengan impact COVID, we need to reset back the economy dan banyak sektor-sektor yang is being affected. So kita lihat faktor pertama dari segi penjana ke ekonomi ni, saya sangat tertarik dengan konsep yang diketengahkan, yang mana fokus kita adalah lebih kepada nilai bertambah, berkemahiran tinggi, dan juga menjadi dengan harapan untuk menjadi negara berpendapatan tinggi dengan berteraskan dipacu oleh teknologi. So elemen ni dikompakkan di dalam aspek pertama. Dan salah satu aspek dari segi industri kita lihat ada pendekatan pembangunan perancangan fokus kepada 8 industri dan aktiviti strategik ni adalah merupakan satu tindakan yang correct policy at this juncture. Contoh 8 sektor yang dikenal pasti ya. Pertama, elektrik dan elektronik. Perkhidmatan global. Alright, global services, aero angkasa, dan kita ada industri kreatif, sektor pelancongan, ekspor halal, and also pertanian pintar dan biomas. Dan contoh, kita kalau kita analyse lagi buku tu yang saya rasa kebanyakannya masih lagi membaca, dia buku dia tebal dekat 500 lebih muka surat Zainal. But on some of the area bila saya tengok target-target yang ditetapkan atau dianggarkan tu telah dibuat secara spesifik dengan harapan yang mana pendekatan tu bukan secara unjuran saja tapi unjuran yang berasaskan kepada KDNK. Contoh IANI dianggarkan perjumbangan dia kepada KDNK di bawah RMK 12 adalah 120 bilion. Global Services about 89 bilion. Aero angkasa about 30 bilion. Industri kreatif about 31.9 bilion, dan pelancongan perbelanjaan atau pendapatan yang boleh dijanakan daripada pelancong asing lebih kurang 73 bilion. Alright. So ini menunjukkan bahawa ada target spesifik. Dan kita sekarang balik pada back to basic. Kita tengah melihat sektor-sektor yang ini pernah menjana dan pernah bergerak ke depan, dan kita sekarang balik pada tu. Elemen kedua yang diketengahkan iaitu memberi penekanan kepada atau menggalakkan penyertaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Target yang dibawa adalah untuk meningkatkan sumbangan kategori ini, perusahaan mikro, kecil, sederhana, kepada 45% daripada KDNK, dan target untuk 25% daripada ekspor akan berteraskan daripada industri mikro. So perkembangan industri mikro ni sangat kritikal sebab lebih kurang 90% of our industri negara kita adalah dalam kategori mikro, kecil dan sederhana. So penumpuan khusus pada sektor ni pasti dapat boleh menjana bukan saja pendapatan dari segi KDNK, tapi juga boleh create spillover effect kepada aspek pekerjaan domestic economy. Right, so saya lihat dari segi tema pertama menjana ekonomi, dia spot on sebab kita selepas ni kita akan melihat banyak isu yang dia ada sekarang. Salah satunya isu pekerjaan. So penjanaan ekonomi ini akan jadi asas untuk mewujudkan peluang pekerjaan baru, dan aspek ini dia synchronize. Kita hendakkan pekerjaan tu tak boleh timbul kalau ekonomi tak bergerak. So this is a two kind of so strategi serampang dua mata. Dengan menjanakan ekonomi, kita juga boleh menggerakkan sektor pekerjaan. Okey, bercerita tentang pembangunan secara menyeluruh untuk tempoh 5 tahun. Pastinya dari segi peruntukannya cukup besar. Kalau sebelum pembintangan kita dengar dari segi permohonan adalah sebanyak lebih kurang 900 bilion ringgit, tapi akhirnya dinyatakan oleh Perdana Menteri 400 bilion ringgit. Cuma di sini kalau dari sudut untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga Malaysia, bagaimana itu boleh dijayakan? Okey. Dari segi konsep keluarga Malaysia, kita lihat kalau kita lihat rancangan Malaysia ke-12 ni, kita tinggalkan aspek ekonomi, statistik and all that, tapi kita lihat dalam konteks masyarakat. Apa yang diperlukan
dari segi menjaga kesejahteraan masyarakat. Satu, pengukuhan keselamatan. It is very important. Kita perlu ada satu suasana yang selamat dari segi domestik ataupun dari segi pertahanan. Kedua, kesejahteraan, the well-being of people. Ketiga adalah inclusivity. So 3 elemen ni, kalau kita lihat faktor kesejahteraan, dia akan menyentuh dari segi kesihatan, bekalan rumah, faktor kemiskinan tegah yang kita telah cadang, the target adalah untuk sifar zero core poverty. Elemen ni akan dapat membina satu konsep keluarga Malaysia yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat dapat dituan. Salah satu perancangan adalah untuk mengurangkan jurang antara wilayah. This is a very important element sebab pergerakan antara satu wilayah dengan satu berlaku, mobilasi tenaga kerja berlaku kerana masyarakat dia pergi ke satu tempat lain sebab dengan harapan ada peluang pekerjaan yang lebih baik. Mereka berhijrah. Boleh berhijrah. Tetapi bila kita boleh bawa pembangunan ni, jadikan konsep pembangunan ni lebih organised, lebih integrated dan setiap kawasan ada dia punya ekonomi dia ada dia punya core industry yang mana masyarakat di situ dia tak payah berhijrah tapi dia boleh berada di sana dan membawa satu perkembangan teknologi yang lebih baik, inovasi yang lebih baik sebab mereka boleh operate from where they are. So this is also a very very important aspect dari segi, and I think pembangunan di Sabah dan Sarawak juga adalah satu faktor yang sangat penting. And I think in RM kita kali ini under aspek tema 2 penekanan telah diberikan secara khusus kepada kawasan luar bandar dan juga pembangunan di Sabah dan Sarawak. So integrasi faktor-faktor ni pastinya dia akan wujudkan satu kesejahteraan sebab asas pertama adalah ekonomi. Bila ekonomi itu dapat dijana kembali, resources yang ada ni yang macam yang Cik Zainal kata, mungkin amount yang ada tu limited, tetapi dengan menjanakan kembali ekonomi ni, proses tu peluang dia ni akan lebih membesar. Dan bila ianya membesar, banyak saluran ataupun peruntukan tambahan boleh diketengahkan sebab ekonomi start to untuk mencari dan juga memberikan keseimbangan di antara wilayah, di antara negeri juga. Kita tahu di awalnya dinyatakan juga dari segi peluang dan hasilnya perlu diagihkan secara saksama. Baiklah, bagi anda yang baru saja bersiaran bersama-sama kami, terima kasih banyak-banyak. Sekarang ini kita bincangkan tentang RMK12 #Keluarga Malaysia membangkitkan bakat, memperkukuhkan ekonomi. Kalau anda ingin menyuarakan pendapat ataupun ada soalan secara harmonis, anda boleh telefon kami nombor 0326979768 atau 0326979767 seperti yang tertera di kaca TV anda. Baik, kita nak berbalik kepada hala 7 yang strategik untuk mencapai objektif Malaysia makmur, inklusif, mampan. Okay, alright. So dari segi hala 7, kalau kita tengok daripada hala 7, anda RMK 12 dia telah kita telah boleh lihat bahawa ada 4 pemangkin dasar yang telah dikenal pasti. Alright, pertama mengembangkan bakat masa depan. Alright. Kedua, mempercepatkan penggunaan inovasi dan teknologi. Ketiga, meningkatkan hubungan, dan keempat, delivery service, perkhidmatan awam. Seempat faktor telah diketengahkan. Kalau kita lihat one of the main core game changer yang dia diketengahkan adalah mengembangkan bakat masa depan. This is kalau kita lihat untuk kita menjana tadi, bila kita nak menjana ekonomi, kita juga ingin menjana ekonomi yang value added. Kita tidak ingin bergerak pada sistem ekonomi yang kita terlalu labor intensif ataupun teknologi yang lama. Therefore, untuk kita bergerak ke arah ekonomi yang baru, kita juga memerlukan bakat, talent. Local talent is very critical sebab contohnya kalau kita ada investment, kita boleh membawa investment dari luar, tetapi kita tidak mempunyai talent ke bakat tempatan yang dapat mengisi peluang itu atau mempunyai kemahiran yang relevan, maka dia tak boleh sinkronisekan. Dan isu bakat masa depan ni sangat penting sebab salah satu isu yang kita ada dalam sistem kita adalah dari segi pasaran buruh kita, masalah dari segi gaji. Saya rasa kita selalu dengar bahawa gaji tak cukup atau dia jadi satu faktor. Dan kita juga ada isu berkaitan dengan pendidikan, isu berkaitan dengan latihan. So yang untuk kita revitalize balik talent,
kita perlu melihat semula jajaran pasaran buruh dan juga intervensi dalam sistem yang ada. So bila kita bercakap dengan new talent berkaitan dengan new technology, bringing in new technology to the economy, apa yang sangat penting adalah juga enhancing the existing talent and competency. Okay. And ini adalah satu cabaran besar, tetapi at the same time keseluruhan dunia globally ini adalah fenomena yang sedang berlaku pada setiap negara. Okay. And for country like us, ini adalah a big game changer. So bagi saya, RMK 12 dengan menggariskan faktor memperkembangkan bakat talent development ni adalah satu spot on, a very spot on strategy. Sebab ini adalah a long term solution yang kita perlu lihat. Right, that is the first factor. Kedua, dari segi penggunaan inovasi dan teknologi, I think as kita tahu, COVID telah satu aspek COVID adalah of course efek yang kita lihat, tapi salah satu efek positif yang telah dibawa oleh COVID adalah aplikasi penggunaan teknologi dan digital. Saya rasa setiap orang bila kita, contohnya sebelum COVID, 2019, kalau kita kata revolusi industri keempat, kebanyakan orang akan berkata, kat Malaysia kita jauh lagi, kita mungkin tak payah risau sangat. But the statistik telah menunjukkan bahawa lebih kurang 30 billion job will be transformed by 2030. Ini World Economic Forum punya data. That is sebab dia memerlukan kemahiran baru kerana ia berteraskan dengan Fourth Industrial Revolution. Tetapi bila kita lihat dalam konteks kita, difficult. Let's say saya gunakan contoh yang mudah. Kalau kita kata you akan boleh complete degree you atau complete first year exam, tak payah pergi kampus, dan you akan belajar online, kebanyakan orang kata impossible. But now kita dah melalui proses tu, dan sistem pembelajaran secara digital telah diperkembangkan, dia telah diperbaiki. Exactly. Alright, and kita dah dapat bergerak. Contohnya kalau kita katakan kepada yang contoh, saya ambil contoh yang mudah. Dia buat gerai. Kita kata kat dia, alright, you tak payah risau customer datang ke tempat you, you tak payah ada break dengan motor, you tak payah ada bangunan yang besar, you boleh operate from your house, dan barang boleh sampai pada pengguna. Dia kata impossible. Tapi sekarang kita ada industri kita small scale industry beroperate dengan menggunakan platform Grab, Foodpanda and all that, sebab intervensi teknologi. So kalau kita lihat konteks ni, tiada orang yang boleh cross, dia kata saya tak payah melalui proses perubahan teknologi ni. So another game changer adalah, maksudnya perubahan teknologi ni perlu inklusif. Dia perlu melibatkan bukan kategori orang yang berpelajaran ataupun mempunyai jawatan tinggi, tapi dia perlu dibawakan kepada segenap pelusuk the country. So, contohnya dari segi data intervention, dari segi penggunaan basic teknologi untuk dia belajar tu, ataupun operate ataupun bekerja, dia dah jadi benda yang asas, basic ni. Dia dah bukan lagi a luxury or something to look at. So ini adalah salah satu fenomena yang tengah berlaku di seluruh dunia, dan it is very important kerajaan kita telah mengenal pasti, dan bukan sahaja setakat mengenal pasti, tapi sekarang menggerak secara berstruktur, secara intervensi yang kita kata very structured dalam menangani isu ni. So I think that is a very important game changer identification. Okey, baik Datuk, kita perlu berehat seketika. Kita kembali selepas ni. Saya nak tahu lebih lagi berkaitan dengan cabaran untuk memulihkan kembali serta menjana semula ekonomi negara kita. Kita kembali selepas ini. RMK 12 #Keluarga Malaysia membangkitkan bakat, memperkukuhkan ekonomi. Kita bersama-sama Datuk Palaniapan Joseph, Pengerusi ASEAN Future Workforce Council ketika ini. Baiklah Datuk, kita berbalik kepada cabaran untuk kita memulihkan dan menjana semula ekonomi negara bagi mencapai pertumbuhan yang mampan, dengan mengambil kira juga dari segi lanskap sosioekonomi, termasuklah untuk membangunkan semula bakat untuk hari mendatang buat Malaysia, terutamanya dalam pasca COVID-19. Dan kita tahu juga negara kita dah menuju ke fasa endemik pada bulan Oktober nanti. Kita lihat dari segi banyak
proses-proses yang cukup memberangsangkan, memungkinkan negara kita akan kembali semula pulih dari segi ekonomi dan sebagainya. Apa cabarannya? Okey. Saya ingin membahagikan aspek cabaran ini kepada dua. Okey. Aspek pertama melibatkan cabaran dari segi secara struktur. Aspek kedua adalah cabaran dari segi minda, pemikiran dan cara masyarakat dan rakyat kita menangani perubahan ini. Okey, itu yang agak sukar sikit saya rasa. Okey, alright. So, contoh kita ambil kan, macam Zana kata tadi, we are moving towards endemic. Okey, bila kita bergerak ke arah ke fasa endemic, apa yang penting adalah walaupun kita telah pelaksanaan vaksinasi itu telah berlaku, tetapi aspek penting sekarang adalah aspek pematuhan operasi standard SOP. Sebab masalah ni akan jadi satu masalah yang berterusan jika kita mengambil sikap tidak memberi kepentingan kepada SOP atau mengambil dia sebagai satu aspek pelaksanaan dari segi undang-undang ataupun kerajaan, ataupun kita minta pihak enforcement untuk melihat, tetapi kalau kita tak melihat ni sebagai tanggungjawab kita. So when it move to endemic, that means SOP become self-guided. So kita perlukan perubahan pemikiran masyarakat. Kalau dikata tak ada polis, tak ada enforcement, therefore kita boleh buat according to macam cara yang biasa, maka kita akan ada masalah yang akan berterusan sebab bila kita kes meningkat, maka kawasan-kawasan yang ada masalah tu, ekonomi dia akan terjejas. The factory has to be closed, tempat bekerja dia akan terjejas. Bila dia terjejas tu, then dia tak boleh operate, and masalah tu akan timbul balik kepada when they come back to their salary. Aspek itu pertama. Kedua, kalau kita lihat another aspek dari sini adalah bila kita kata under RMK 12 kita ingin bergerak ke arah teknologi tinggi. Kita ingin bergerak ke arah ekonomi yang value added. Maksudnya di sini adalah kita memerlukan masyarakat tenaga kerja kita untuk mengubah. Sebab apa yang kita lakukan selama ni walaupun betul, tetapi mungkin dia jadi tak relevan dengan perubahan teknologi yang baru. Maka kita mungkin ada kemahiran atau kita ada pengalaman, tetapi kemahiran dan pengalaman kita tu mungkin tak sesuai dengan keperluan ekonomi dan teknologi yang baru. Maka kita tak boleh kata saya dah biasa buat benda ni bertahun-tahun, maka saya nak continue to do this. It's impossible. Cannot. Right? Tak relevan. Tak relevan lagi. So in that sense, bila berlaku perubahan ni, maka kita kena terima. Sebab kita tak boleh kata Einstein formula dia kata, kalau kita terus buat benda yang sama dan mengharapkan perubahan, itu adalah satu pemikiran yang tak logik. Simultaneously, sistem dah berubah, teknologi dah berubah, tapi kalau pendekatan kita masih sama, maka kita tak boleh bergerak ke depan. So dari segi perubahan this one. But at the same time, kita ada banyak paket rancangan dari segi struktur. Kerajaan telah perkenalkan banyak paket rancangan. Tapi kejayaan paket rancangan ni bergantung kepada keberkesanan langkah-langkah yang diketengahkan. Dan jika kita ada masalah, walaupun kita dah bawakan paket rancangan tetapi ekonomi masih tak boleh dibuka, maka dia akan memberi impak dari segi peningkatan hutang, defisit fiskal, and this kind of masalah seperti itu. That is one area untuk cabaran. Satu lagi adalah kita perlu menerima konsep research, development dan inovasi sebagai budaya hidup kita, sebagai cara kita menjalankan operasi, cara kita menjalankan pembelajaran kita, semuanya kena berubah ke arah ni. Sebab high value economy maksudnya dia bukan setakat menggunakan labor intensif, tapi dia more to knowledge based workforce. So perubahan, untuk kita menangani perubahan ni, kita juga perlukan perubahan dari segi transformasi sistem pendidikan kita. Sebab kita perlu menyediakan anak-anak kita daripada zaman sekolah lagi ke arah cara pemikiran berlandaskan prinsip ni. Saya akan menyentuh ni pada bahagian lepas tu. Sekejap lagi. Sekarang ni kita ada pemanggil sebenarnya, Datuk. Kita bersama-sama Encik Muhammad Nur, kabarnya dari Sabah. Hello. Hello. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Encik Muhammad Nur, silakan. Saya terima kasih. Selamat datang. Ini saya nak tanya tentang RMK 12 dan pengangguran
kadar pengangguran yang tinggi, khususnya pengangguran di kalangan mahasiswa graduan. Kali ini jumlahnya setahun demi tahun besar dan menimbulkan satu isu dalam rancangan RMK 12 ini. Apakah ada sesuatu yang baru yang dilakukan oleh kerajaan? Kerana saya melihat bahawa pengangguran graduan ini bukan hanya disebabkan pengangguran semata-mata, tetapi mungkin ada hubungannya dengan struktur pengambilan, jumlah pengambilan. Kerana yang kita perlu sekarang ialah feedback, kemahiran, tetapi jumlah yang diambil graduan itu mungkin tidak ada kesesuaian dengan keperluan negara. Adakah kementerian punya tinggi ataupun kerajaan mempunyai satu rancangan khusus untuk menyusun semula pengambilan mahasiswa sesuai dengan keadaan semasa ataupun penyusunan baru? Itu saja minta respon. Terima kasih. Sama-sama. Okey, itu dia. Pertanyaan Encik Muhammad Nur berkaitan dengan isu pengangguran dalam kalangan graduan. Ada tak sesuatu yang baru oleh kerajaan untuk menangani isu ini? Okey, alright. Kalau kita lihat dalam aspek rancangan Malaysia ke-12, aspek bakat tadi, talent development. So, dan kalau kita lihat dari segi aspek talent, RMK 12 telah mengenal pasti sebagai TVET as one of the main game changer, right? Dan ekosistem TVET akan diperkasakan lagi. So contoh kita ambil you see, masalah pengangguran dari aspek graduan TVET adalah bukan satu masalah yang kritikal. Kebanyakannya, sebab saya juga adalah ahli penasihat untuk jabatan politeknik dan college community, dan kita akan lihat kadar our graduate punya job employment, their employment rate is about 97%. Mereka dapat peluang. In fact, kebanyakan mereka sebelum mereka tamat dah dapat peluang bekerja. Alright. Masalah graduate unemployment of graduate adalah lebih dominan di kalangan higher education or I would say academic based education. Alright. So kita rasa ada isu ni, and dari segi industri, of course kita ada isu dari segi mismatch, atau juga ada isu dari segi apa yang belajar dengan relevansi dia dengan keperluan teknologi yang diperlukan adalah berbeza. Tetapi saya rasa dalam RMK 12 satu penekanan very structured dilihat dari segi TVET, bermaksud kepentingan akan diberikan lebih untuk to create ekosistem TVET yang lebih baik. Right? Tapi untuk kita mengatasi masalah graduan, saya rasa kita perlukan satu perubahan struktur. Dan saya akan menyentuh ni dalam aspek salah satu aspek apa perubahan yang perlu dilakukan dalam RMK 12. Sebab yang penting kita ada dasar yang baik, kita ada dasar pendidikan yang very comprehensive, holistic. Tetapi dari segi pelaksanaan, dari segi kolaborasi, dari segi integrasi dengan stakeholder, saya rasa perlu diperbaiki, dan kita perlu find a kind of a midpoint yang boleh memastikan graduate ini being employed. Okey, baik. Dinyatakan juga berkaitan dengan tenaga kerja, terutamanya yang berkemahiran itu sendiri semakin berkurangan akibat terkesan daripada pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Jadi, adakah dengan pelaksanaan RMK 12 ini sebenarnya, Datuk, Pelan Pembangunan Menyeluruh dapat atasi segala isu ini? Sebab sebelum pembentangan RMK 12 juga kita pernah dengar tentang skill, tentang reskill dan sebagainya. Ya. Betul. Okey, untuk kita melihat konteks ni, sebelum kita lihat daripada konteks negara kita kena lihat konteks global. Saya ingin memetik laporan World Economic Forum 2020, yang mana di dalam laporan itu dia telah nyatakan bahawa menjelang tahun 2030, keperluan untuk reskill akan meliputi lebih kurang 1 bilion tenaga kerja seluruh dunia untuk di-reskillkan. Alright? Dan by 2022, alright? So sebab laporan ni keluar 2020, so 2021 almost the world stop. Tapi statistik yang masih ada adalah dia kata 42% skill asas, core skill akan berubah. Relatifnya betul, sebab apa yang certain industri yang berasaskan human resource sekarang dah migrate pada teknologi.
Ada certain proses yang dia memerlukan 10 orang, tapi dengan intervensi teknologi, proses tu dah boleh ditambah baik dengan 5 orang. Yang 5 orang tu dia memerlukan dia untuk to change the skill, core skill. So perubahan ni tengah berlaku. Dan data OECD jadi menyatakan up to 1 billion, 1 billion people, pekerjaan dia akan berubah by 2030. That means 2/3 daripada aspek pekerjaan akan berubah. Dan dari segi realiti dia, contoh mudah. Kalau anak-anak kita yang masuk sekolah tahun standard 1 tahun ni, masa dia habis belajar ijazah dia, mungkin pekerjaan yang ada hari ni tu tak akan wujud masa dia habis belajar. So contoh, bagaimana kalau dia kata, biasa kita pergi sekolah, dia kata apa cita-cita you? Besar kemungkinan cita-cita yang dia kata berasaskan pengetahuan dia pada hari ini, mungkin dia tak wujud bila dia graduate. That is the reality. So dengan perubahan ni, untuk menjawab soalan what will be the change point dari segi guna tenaga adalah, pertama, kita kena lihat 2 kumpulan. Kumpulan pertama adalah tenaga kerja yang akan memasuki sektor pekerjaan, newly skilled workforce. Aspek kedua adalah existing skilled workforce. So pendekatan untuk kedua-dua kumpulan ni mesti dilihat daripada pendekatan yang berbeza. Kita tak boleh menggunakan satu straight jacket policy untuk mengenal pasti cara untuk menyelesaikan ni. So aspek pertama adalah kita perlu pasaran tenaga kerja baru ni, the new workforce yang tengah masuk dalam sistem ni, kita perlukan satu perubahan dari segi cara kita melatih mereka. Alright, I just nak sharekan satu lagi data, quite interesting data. I think soalan yang Cik Mamono tanya tadi will be very much interesting for us to see, sebab World Economic Forum sekali lagi, dia telah identify what is the 10 core skill asas yang diperlukan oleh sektor swasta atau oleh majikan, dan jika you ada kebolehan skill ni, maka peluang you untuk mendapat pekerjaan akan lebih baik. Ini untuk 2025. 2025. Boleh persiapkan dari sekarang. Exactly. So ini adalah, so berdasarkan ni skill pertama, we be surprised kalau kita tahu, kita lihat engineering and all that kan. Tapi one of the number one skill adalah kemahiran pemikiran secara analytical dan inovasi. First skill. Number 2, problem learning, problem solving, kebolehan untuk menyelesaikan masalah. Ketiga, critical thinking. Keempat, creativity, originality dan initiative. Right? So leadership dan juga penggunaan teknologi, kepimpinan, social influence, kemahiran untuk integrate, berkolaborasi dalam suasana dynamic. Alright? Dan kita juga ada design thinking, programming dan juga reasoning idea. So faktor-faktor ni dilihat sebagai 10 top skill yang diperlukan apabila mereka sampai pada dunia pekerjaan. So di sini is where I said, dari segi graduate yang mula masuk pada employment tu, kita perlukan integrasi yang very from the base dengan institusi pendidikan, higher education centers, dengan industri, sektor the job market, agar kita boleh cari atau kita boleh bentuk kemahiran ni pada peringkat mereka kat universiti, dan bukan membina kemahiran ni bila dia datang untuk bekerja. Alright, so this is one part. The second part that's very critical adalah untuk we are going to have a situation, seorang yang tengah bekerja untuk 10 tahun and dia adalah seorang employee yang produktif, sangat diperlukan ke tempat kerja, tapi kerana intervensi teknologi, tiba-tiba kerja dia jadi redundant. And dia kata, saya punya productivity okay, saya tak contribute towards any problem, tetapi mengapa kerja saya tak ada? Sebab teknologi, intervensi teknologi telah mengambil alih operasi itu. So apa yang diperlukan adalah keperluan untuk majikan, companies dan juga individu itu sendiri untuk menerima realiti ini, dan juga menerima realiti ini secara positif. Dengan mereka bersetuju untuk dilatih semula. Dilatih semula. Tapi program untuk dilatih semula ni, that's also because you see, bila kita kata orang you perlu latih semula, kata saya dah tak boleh dah, saya dah lama kerja, saya dah biasa dengan cara yang traditional, saya tak nak berubah. Correct. So this is the biggest challenge, sebab jika
pendekatan ni diambil, maka besar kemungkinan kerja yang ada tu mungkin tiada. Sebab bukan kerana you tak produktif, tapi kerja tu tak ada nilai ditambah, tak ada value added. So ianya akan diganti. Tetapi proses untuk kita belajar skill ni, ini adalah data yang dikeluarkan oleh Coursera. Coursera is one of the world famous untuk online learning. Data dia kata untuk kemahiran tambahan ni, untuk people, culture, untuk penulisan, sales, marketing, dia perlukan buat 1, 2 hingga 2 bulan. Untuk 2 hingga 3 bulan tu untuk artificial intelligence, product development, dan untuk 4 hingga 5 bulan untuk cloud computing and engineering. Saya bawa perkara ni kat sini sebab dalam aspek ni adalah penting untuk pihak industri juga menerima realiti perubahan ni secara positif. Dia sebab employee, setiap pekerja tu yang telah bekerja dalam tempoh masa yang panjang, pengalaman dia, pengetahuan dia adalah satu aset yang sangat berguna. Dia mungkin tak dapat menggunakan teknologi baru, tetapi kemahiran dan pengalaman yang ada tu boleh digunakan untuk meningkatkan produktiviti. Cuma kita perlu bertindak secara positif. Maksudnya di sini adalah ada kalanya mungkin pekerja tak dapat melihat kepentingan ini, tetapi majikan sebagai pembuat dasar di tempat kerja boleh menangani perkara ini secara positif dan juga membawa kepada perubahan-perubahan di tempat kerja. So bila ini berlaku adalah because you see, ada yang kata teknologi, bila ada perubahan teknologi ni kita akan hilang kerja. No, bukan. Perubahan teknologi ni akan mewujudkan peluang pekerjaan yang baru. Cuma pekerjaan yang redundant akan berukar. So banyak people rasa dengan 4IR ni, dengan teknologi tinggi ni mungkin kita akan hilang kerja. Tak. Statistik menunjukkan bilangan pekerja baru yang akan timbul melalui perubahan teknologi ada lebih besar, jauh lebih besar daripada pekerjaan yang akan hilang. Aspek ini sangat penting sebab dalam konteks keluarga Malaysia, kesejahteraan sosial boleh dicapai bila kita ada pekerjaan dan pendapatan yang stabil. Alright. So bila ekonomi telah dijana dan peluang-peluang ekonomi baru telah timbul, tetapi rakyat kita, masyarakat kita tak bersedia untuk menyambut peluang ni, untuk memperkasarkan diri mereka dengan pengetahuan, teknologi yang baru, maka peluang yang ada ni mungkin kita nampak tapi kita tak boleh rasa. Tapi bukan peluang tu tak sampai pada kita. Cuma kita tak mengambil tindakan positif untuk menerima ianya sebagai salah satu perubahan yang asas. So the mindset change akan jadi a real game changer dari aspek ni. Ya, peluang tu ada. Kalau kita nak ubah dari segi taraf hidup kita supaya lebih baik, sebenarnya kita kena ikut perubahan zaman, terima teknologi itu, tambah dari segi kemahiran dan macam-macam lagi. Banyak perkara sebenarnya yang perlu dicerakinkan, yang perlu kita tengok dengan lebih mendalam seandainya kita nak ikut dengan zaman dan membuatkan diri kita sentiasa relevan dalam apa jua tugas yang diberikan. Saya bagi satu contoh saja. I think ini lebih kurang about 15 tahun lepas bila saya pergi untuk temuduga di Tokyo untuk bawa balik Malaysian graduate balik ke Malaysia yang tengah belajar kat Japan. Alright. So bila tengah buat sesi interview tu, I dapat a few calon, all from our Malaysian boys and girls, you know. So dia bagi dalam resume dia, setiap orang tu dia tahun ketiga dia nak graduate tengah buat final project, tapi dalam setiap resume dia kata ada pengalaman bekerja. Ada pengalaman bekerja, simpan dulu. Simpan dulu. Sebab apa? Macam seronok nak dengar, tapi kita perlu berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Ya, terima kasih keluarga Malaysia kerana terus memberikan fokus anda untuk ruang bicara malam ini. Kita bincang tentang RMK 12 #keluarga Malaysia, membangkitkan bakat, memperkukuhkan ekonomi. Kembali bersama-sama Datuk Palania Pan Joseph, pengerusi ASEAN Future Workforce Council. Seronok nak dengar cerita tadi berkaitan dengan, biasalah kan, kalau kita buat resume, sebaik mungkin kita akan letakkan kat situ pengalaman bekerja. Tapi apa yang menariknya bila dinyatakan pengalaman bekerja, sejauh mana pengalaman itu membantu untuk seseorang mendapat kerja sebenarnya, Datuk? Bila kita lihat konteks fresh graduate, kalau kita nak minta dia pengalaman bekerja memang impossible sebab dia baru habis kan. Tapi
ada juga berdasarkan pengalaman saya lihat ada yang menangani benda ni dengan cara yang unik. Okay. So bila kita buat interview dengan our look student kat Japan, saya lihat pada masa tu ada beberapa resume semua kata ada pengalaman. So I ingatkan dia orang ni betul tak betul benda ni, macam mana boleh semua ada pengalaman kan. So the first candidate saya tanya, okay, adik, apa pengalaman you? I tak nak tengok result you, saya nak dengar apa pengalaman you. Dia kata macam ni. I was very impressed. Dia kata lecturer saya belajar engineering. So pengalaman saya boleh dapat pengalaman adalah kat mana? Kat factory. Alright. Tapi untuk first year student, factory pun tak boleh bagi kita internship. Alright. Then dia kata saya mohon untuk jadi part time cleaner kat factory. Then dia kata, I kata apa you belajar cleaner kaitan dengan engineering? Dia kata I learn through observation, pengamatan. Wow. Okay. Kata saya lihat pada masa tu, saya lihat macam mana production line dibuat. Saya lihat macam mana 5S dilaksanakan. Saya lihat macam mana disiplin waktu masa. So pengetahuan ni, pengalaman ni, so bila dia pergi ke tahun kedua, tempat itu sama, dia mohon balik jadi intern. So kita lihat walaupun dia sebenarnya adalah fresh graduate, tapi pada masa pembelajaran itu sendiri dia telah menimba pengalaman. Walaupun dia bukan kerja yang substantial, tapi sometimes kita boleh belajar dengan melihat, dengan mendengar, dengan meneliti. So ini adalah, kalau saya adalah employer, saya rasa saya akan ambil staff yang ada pendekatan ni compare yang kata saya baru keluar daripada universiti baru nak belajar. So ini bukan berasaskan pada peluang yang ada, pendekatan kita, cara kita melihat opportunity, right? This is yang apa yang kita boleh lihat. Dan contohnya even selaras dengan konsep keluarga untuk employment sector, Kementerian Sumber Manusia di bawah HRD Corp, I'm one of the board member kat sana. Okay. Kita ada sekarang free training under sistem e-latih. Dan semua sektor employee yang nak reskill, dia boleh masuk, register, tak bayar-bayar. Everything is funded through the government exam untuk dapat sijil kemahiran tambahan. So a lot of opportunity wujud. Cuma sama ada kita bersedia dan kita nak tunggu peluang datang pada depan pintu kita atau kita pergi keluar cari peluang tu. So this is the change point. So sometimes kita lihat mengapa ada yang boleh dapat kerja, ada yang tak boleh dapat kerja. Another thing is that kita ada masalah, contoh about some people rasa starting salary. Of course, kita rasa starting salary perlu diselaraskan dengan kemahiran, pengetahuan dan juga berkaitan dengan industri. Tapi ada kalanya dengan pada zaman kemelesetan, pada zaman ekonomi yang mencabar seperti ini, sometimes kita boleh ambil peluang pekerjaan yang ada dulu, timbah pengalaman 3-6 bulan ke atau 9 bulan. Selepas tu dengan pengalaman ini, bila you bergerak, dia ada dua pilihan. Kalau majikan tu tak menghargai, dia akan kehilangan seorang yang ada pengalaman 6 bulan. Alright? Tetapi either way, pekerja tu dia akan ada advantage, sebab selepas 6 bulan bila dia cari pekerjaan yang baru, maka dia boleh menggunakan pengalaman ni untuk mendapat gaji yang lebih baik. So in a two way, daripada kita duduk kat rumah menunggu pekerjaan yang sesuai, lebih baik kita ambil apa opportunity yang ada, bukan secara long term. Sebab I rasa sebagai employer, kalau kita tak menghargai talent tu, maka kita akan kehilangan talent. Sayanglah. Right. So in that sense, bila kita berikan perkhidmatan yang baik, every employer akan cuba kekalkan staff tu untuk ke depan. So it's going to be a win-win kind of a change. So untuk kita mengatasi masalah ni, dia perlukan intervensi secara both side. Sektor dari segi employees as well dari segi majikan. Okay. Alright. Satu perkara lagi, bila melibatkan soal membangunkan semula bakat-bakat rakyat Malaysia ini, khususnya yang ada kemahiran yang luar biasa, mungkin di sini Datuk boleh kongsikan bagaimana caranya pendekatan yang perlu diambil oleh pelbagai pihak, tidak terkecuali pihak swasta juga, untuk memberikan kerjasama sebaik mungkin. Okey. Bila kita lihat transformasi ekonomi berasaskan teknologi, inovasi, R&D, penciptaan, nilai ditambah. Maksudnya di sini adalah dia bukan transformasi ekonomi yang kita boleh bawa perubahan berdasarkan transfer of technology tanpa innovation. Tak boleh. That means kita tak boleh train rakyat kita, masyarakat kita, budak-budak kita untuk keluar daripada universiti dengan harapan apa juga theoretical knowledge yang dia ada tu akan jadi sesuai. Alright? Tetapi kita tak boleh salahkan our graduate, because
our graduate sistem ni bukan dicipta oleh dia. Mereka adalah pengguna sistem. Alright. Tapi yang penting sekarang adalah strategi kita selama ni dengan struktur sistem pendidikan kita adalah berteraskan ekonomi yang lama. Bagi saya, Zainal, saya pecahkan konsep ekonomi ini zaman sebelum COVID dan zaman selepas COVID. Jika kita kata kita akan menggunakan pendekatan yang sama kedua pihak ini, maka dia adalah strategi yang akan gagal. Right? So aspek pertama, transformasi pertama yang kita perlu buat bagi saya adalah kita kena konsep pembelajaran tu kena ditukar. Konsep pembelajaran baru tu kena berdasarkan inclusivity, action learning, berteraskan research, innovation, penggalakan nilai-nilai ni perlu dibuat bukan pada peringkat universiti, pada peringkat kindergarten. Dan dia bergerak. That means kita gerakkan dia dengan memberi peluang untuk pemikiran yang lebih broad, dan kita menggalakkan pemikiran yang dua jenis. Kita tak nak orang yang boleh hafal, boleh lulus peperiksaan saja, tapi ada juga yang ada mempunyai kemahiran. Dia ada skill. Tapi kemahiran kita bukan kita nak kata untuk dia jadi technician, bukan. There are very high-end technology based skill yang kita boleh ketengahkan. So that is one. Then next adalah I think very important point adalah kita kena lihat twin pillar education policy. Saya gunakan perkataan ni sebab kita punya pemikiran kita bukan policy saja, tapi rakyat, masyarakat kita, semua kita, kalau kita tanya anak you belajar after that nak pergi mana, dia akan kata immediately university. Next, apa pelajaran, bidang pelajaran yang nak belajar, kebanyakan dia akan go for lawyer, accountancy, the common good pekerjaan yang diiktiraf oleh masyarakat sebagai sesuatu yang berjaya. Tetapi konsep pendidikan sejagat macam negara, Scandinavian countries, European countries, dia dah berubah. Alright. So palang dia kata twin pillar, dua palang. Satu adalah yang berlandaskan akademik, satu lagi adalah berlandaskan pada kemahiran. So seorang pelajar tu ada peluang untuk menilai, mungkin saya tak ada kemahiran untuk menghafal, untuk membuat penulisan yang baik, tetapi saya ada kemahiran untuk memahami sistem engineering tu, structure tu, dan saya mungkin akan menjurus kepada TVET. So tetapi masalah yang kita adalah sekarang semua orang bermula dengan satu pathway. Lepas tu budak-budak yang mungkin kurang berjaya digerakkan ke TVET. Tapi sebenarnya kita perlu create a parallel system. Parallel system untuk kita create opportunity yang setara untuk dua-dua bidang ni. Baik, itu dia cara untuk kalau kita nak capai inspirasi berkenaan. Ada banyak perkara yang perlu diubah, perlu diteliti sebaik mungkin. Apa persediaan MEF, FMM, ASEAN Future Workforce Council, juga agensi kerajaan, industri serta masyarakat dalam misi tunggal untuk sama-sama melaksanakan pembaharuan bagi memastikan pertumbuhan ekonomi yang mampan? Secara ringkas, Datuk. Okay, alright. First, I think I nak touch a little bit on the aspect of TVET dari segi pelibatan industri, because saya rasa reformasi pemikiran atas kepentingan TVET ini sangat penting, sebab salah satu game changer yang telah dikenal pasti adalah untuk menukar ekosistem TVET. Alright. Dalam menukar ekosistem TVET ni, kita perlu membuat satu rebranding untuk konsep TVET. Can I just bagi satu example? Ini adalah cara pengenalan TVET ni, how this is so widespread. Masa kita buat satu lawatan sebagai delegasi ASEAN untuk kita come out policy untuk ASEAN, saya juga was one of the member of the delegation. So kita telah pergi ke Germany untuk lawat kilang Mercedes-Benz. So dalam delegasi kita saya rasa ada lebih kurang 18 orang. So mereka pecahkan kita senang pada 666. So saya jatuh pada kumpulan ketiga. So penganjur tu bagi tahu kat saya, is it okay, boleh tak kalau saya combinekan you dengan another delegate? Saya kata tak ada masalah, okay. So pertama grup dah pergi, kedua pergi, tinggal our group. Then delegate saya sampai. So dia kata, you tahu siapa delegate saya? Siapa? Budak-budak berumur 5 hingga 6 tahun.
So kita pakai tie dengan bag kita, dengan laptop. Kita ada budak-budak 5-6 tahun ikut kita untuk this one. Actually they are konsep TVET-nya diketengahkan, dibawa pada peringkat umur 5 hingga 6 tahun. Bukan lepas SPM. So pertukaran dari segi pemikiran, dari segi penerimaan masyarakat terhadap TVET ni akan menjadi satu major game changer. Dan industri boleh mainkan peranan yang positif kat sini. Okey, baik Datuk. Sebenarnya kita tak punya banyak masa. Apapun saya sangat gembira dapat mendengar apa yang dikongsikan oleh Datuk. Kalau ada ruang dan masa, kita boleh panjang lagi bicara kita berkaitan dengan TVET, kemahiran dan sebagainya. Reformasi pemikiran sangat penting untuk kala ini bagi kita menghadapi hari-hari mendatang dan juga untuk kita jayakan, berikan kerjasama untuk RMK 12 tempoh 2021 hingga 2025 untuk kita capai matlamat negara kita, keluarga Malaysia makmur, inklusif dan mampan. Terima kasih Datuk kerana bersama-sama kami. Datuk Palaniapan Joseph, pengurusi ASEAN Future Workforce Council. Sekian dulu untuk ruang bicara malam ini. Saya Ziana Nasir. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.